Saya diberi peluang untuk hari ini untuk berucap hari ini, dan first of all saya nak ucapkan ribuan terima kasih pada Esra Wani, dan saya juga berpeluang hari ini berjumpa dengan nama-nama besar seperti DJ Faz, Khaira kawan saya, dan bagi yang tak kenal siapa saya Nur Hafizah binti Saad, founder Arai Hijrah, peneraju Quran tagging semenjak pada tahun 2012. That means dah 10 tahun dalam pasaran. Dan apakah tagline kami? Kepakaran kami bantu anda untuk khatam Quran dalam masa yang singkat. Gitu. Alright, bagi yang tak tahu macam mana dan apa perjalanan journey hari ini, saya tak kata saya berjaya, tapi saya berjaya survive dulu dalam pasaran selama 10 tahun. So dalam perjalanan ni saya rasa walau without moderator, kalau saya perlu ada moderator, saya quit je pun moderator kan. Saya buat stage ni macam saya punya sendirilah. Alright, okay, saya nak share sikit pengalaman saya. Bermula pada tahun 2012, saya adalah financial planner daripada Unit Trust Market yang mana saya doing very well. Tapi pada tahun 2012, selepas saya balik pada US main paintball, saya adalah paintball player. Dan orang balik Mekah dapat hijrah, berhijrah. Saya balik pada Amerika berhijrah. So saya start pergi kelas mengaji semua. Dan daripada situ saya start seronok jual Al-Quran. Tapi pada tahun 2012, kalau you all ingat lagi kes terbakar di Ulu Klang yang depan dengan McDonald tu, saya adalah antara orang yang bantu orang yang kat situ bila 16 biji rumah terbakar adalah pekerja McDonald. So kami tubuhkan a humanitarian squad, iaitu gabungan semua player paintball yang mana saya lead kat situ. Dia bukan based on Melayu ke Islam ke tak, kita gabung untuk bantu semua orang. So bila daripada situ saya buat dan saya start tu cari dana untuk bantu orang. So in the same time saya pergi belajar kelas dengan Ustazah Datuk Dr. Fatimah Zahra. So bila belajar itu saya start tagging Al-Quran. So bila saya tag Al-Quran tu bukan kerana saya rajin nak tag Al-Quran, tapi saya ni jenis ulat buku, bukan ulat bulu. Pasal tu saya kahwin umur 40 tahun. Alright. So bila saya tag Al-Quran tu dan saya realise that dia tarik minat orang. Reason saya tag Al-Quran saya adalah untuk faham dan ingat apa yang saya baca dan saya belajar. So rupanya bila tarik minat orang tu, saya start menjual Al-Quran tu. Bila ada orang kata aku tak mau tolong bantu dalam bentuk dalam bentuk sumbangan, tetapi kalau hang nak jual Al-Quran hang, aku nak beli. So satu Al-Quran saya dapat untung RM20. So untung bukanlah major things untuk saya, tapi untung tu adalah lebih kepada apa yang dapat bantu pada humanitarian squad punya group. So along the way saya belajar dengan Ustazah Fatimah Zahra selama 2 tahun tu. Tahun 2014 saya jumpa jodoh saya. Saya kahwin umur 40, iaitu Datuk Ramli, my husband, yang mana alhamdulillah yang tu jodoh yang terbaik yang Allah hantar kat saya. So sepanjang kami kahwin, dan my husband tanya satu soalan lepas 2 bulan kahwin. You're doing very well dalam unit trust. Your income per month 54,000, 52,000. Why you jual Al-Quran? Satu biji Quran RM20. You nak jual 10 biji pun susah. You cerita orang menganjing kat belakang. Okey, orang duk kata, hehehe, siapa nak beli Quran hang? Duk tagging bos stiker kat itu, color semua kelak terjual lidah semua macam tu. So orang gelak kat kita. So when you want to start business, starting point memang ada orang gelak. Biar depa gelak pasal by the end nanti hang akan ada point yang hang akan gelak. 10 tahun aku dah doing very well, hang duk kat tepak tu tak habis-habis gelak lagi. So journey tu akan datang panjang. So my husband first kali dia tanya kat saya, why you nak buat Al-Quran? It's a struggle tau. Al-Quran dah ada lama dan kenapa you nak jual Al-Quran ni? So saya kata saya tak tahu. Saya buat unit trust, saya pernah bagi orang buat return 36% dalam masa 6 bulan. Saya pernah bagi orang buat return, very good return in a year. Tapi saya tak sampai kepuasan tu. Tapi bila I manage to get people to buy Al-Quran, dia satu benda yang menyeronokkan untuk saya. Biarlah orang nak kata sia-sia ordinary ke. Saya kata somewhere somehow there will be people who like my product. Listen, business is all about creating the opportunity. And opportunity ni 32 juta rakyat Malaysia, 30 juta tak mau beli, it's okay. Ada 2 juta, 2 juta beli pun kita jadi jutawan. Forget about the 30. So don't forget, jangan duk struggle nak pergi yang 30 juta tu. So my husband kata kat I, okay, you got bahasa Malaysia 9, you got bahasa Inggeris pun 9. You punya nota you tulis dekat Al-Quran, only you can understand, tapi still juga boleh jual 10 unit satu bulan. How about kita schedulekan balik Al-Quran tu dengan nota yang proper. So bergabunglah saya dengan suami saya yang masa time tu dia masih bekerja dengan company lain. Setiap kali balik kerja, dia tulis balik apa yang saya tulis. Pasal macam saya kata, okay, ayat untuk
ambil hati Allah. Bukan ambil hati Allah, Allah tak ada hati. Ambil, macam kata-kata, saya kan bahasa Malaysia 9, you know me kan. So, I use word, how to bodek Allah. So, dia kata, you cannot use how to bodek Allah. Bodek dalam bahasa Singapura lain maksud dia. So, benda, jadi, dia kata, you have to use proper bahasa. So, saya kata, how to use proper bahasa. Kalau ambil 4 kali bahasa Malaysia pun, dapat 9. In SPM. So, you get my husband to do it. So, hari ni saya nak share juga. Adakah you kena graduate to be successful? Tak. Listen, stop with that kind of mindset. You kena graduate, you kena ada yang tu, you kena ada experience, you kena ada everything. You kena ada semua benda, dan you, satu benda saya beritahu. You kena duduk kat rumah, duduk diam-diam je lah. Pasal by the end of the day, bila saya buat unit trust, masa mula-mula tahun 2005, I was in the difficulty. Betul-betul orang kata paling dalam sekali. Masa time tu saya ingat, saya pernah come to the point, dalam beg duit saya ada RM100 saja. Dan minyak memang ada setengah saja. Saya kata somewhere, somehow, somebody have to buy unit trust from me. So have to invest with me. By who or by crook, kalau saya keluar, mesti ada orang invest. So saya make target every day. So patah balik pada yang Al-Quran tadi. I'm not telling pasal unit trust. Okay. Saya tahu pasal Quran. My husband start, dia kata kita fokus, kita redo balik nota. So that's how we team up as a husband and wife. Hanya sepanjang perjalanan tu orang jarang nampak my husband. So dia yang betulkan bahasa, nota. And then saya suka buat tagging di atas pasal saya sekolah di Hancang High School di Penang. So di Hancang High School bila you all belajar form 6 macam tu, dia ada nota yang you all kena make sure that you kena habis dalam masa short period. So you kena memang bubuh. Satu buku dia berapa lama you nak baca? Okey, buku tak tunggu kita. Yang buku tunggu kita adalah buku 5 saja. Lain pada tu dia tak tunggu bila you nak belajar. So you kena make sure that you move. So saya buat tagging tu yang bermulanya tagging di bahagian atas yang saya kata kepakaran kami bantu anda untuk khatam Quran dalam masa yang singkat. Berapa singkat? 16 hari. So orang kata boleh buat tak? Saya kata boleh tak boleh cuba beli. Kalau tak boleh takkan Arayan sampai 10 tahun dalam pasaran. Betul tak? Hang ya duduk dalam gua mana? Arayan dah lama duduk dalam pasaran. So bergabungnya saya dengan suami saya bermula di rumah dan masa time tu kita tak tahu pergi social media. So bila tahun 2018 kita start ambil satu staff. Pasal orang dah start order 10 unit. Orang yang order 10 unit satu bulan tu saya rasa macam ya Allah syok sendirinya melecah punya seronok. Tagging sendiri, saya tagging. Saya juga buat cerita ke kawan-kawan semua. And then by the time, masa time tu, bila you nak menjual, memang tak ada kawan yang nak support you. Don't worry buat kawan. You are not there for kawan. You are not going to survive because of kawan. 32 juta rakyat Malaysia tu semua kawan you. Bila you doing very well, esok kawan you might. They know how to reunion dengan pakai waste kejayaan you. Okay, now you don't worry about that. Okay, you don't worry about that. You just stay there in the market. You jual krepek ke, dia kata merepek ke, it's okay. It's okay. Kalau lagu pun boleh berjalan, apakan lagi krepek. Ada orang suka makan krepek, yang tak suka orang tak suka merepek ya. Betul tak? So by the end day, just move because setiap produk ada pasaran dia yang tersendiri. So siapa yang di Facebook Esrawani kalau nak tanya soalan boleh tanya soalan. So adakah cabaran yang masa time tu saya overexcited dah. Saya bawa Quran daripada luar negara semua. Adakah saya ada cabaran masa itu? Ada. Because why? Masa time tu kita ambil satu je staff bekerja di rumah. So rumah you lah jadi office you. Memang tak ada privacy. Dan kita ada 2 orang tim tanda Quran. Betul tak sayang? Kan? Okay. Tim tanda Quran. You nak bayang tiap-tiap bulan you risau tau. Boleh lepas tak bayang budak staff? Boleh bayang dah. Pasal you takut berapa biji Quran you start nak boleh jual. So you start word of mouth bergerak. Tapi word of mouth ni dia tak sama macam social media. Okay. So bila jadi macam tu kita start to expose to social media tahun 2018 dan tahun 2014 tahun 2016 sayang. Dan rupanya saya tanpa saya sedar saya kena mention banyak TV dah start notice Arayan. Pasal apa? Arayan adalah peneraju Al-Quran tagging. Peneraju bukan peniru Quran tagging. So you jangan risau bila you lepas you peneraju, dia ada keluar peniru. Yang mana tiba-tiba banyak dalam pasaran semua duk tek Quran. It's okay dan it's alright. Look at it as they take you as an icon. Okay, bukan as an idiot, as an icon. So as an icon, you should ambil benchmark tu, you have to improve yourself. Apa yang you kena buat. Tapi adakah benda tu demoralize saya? Hai, hang bukanlah superwoman, walaupun hang boleh buat macam mana hang nak buat. Tetapi yes, masa tahun 2018 bila kita masuk dalam majalah 3. Kalau tengok dalam majalah 3, dokumentari khas mengenai macam mana saya menarik minat orang mengenai Al-Quran.
Laju sangat ke? Okey ke semua? Ada kopi ke? Tak ada, kecewa. Bila saya naik minat, rupanya saya dah start tarik perhatian orang untuk tiru Al-Quran Al-Rayyan. So bila you buka tu, you tengok IG sana, dia ni beli Quran aku, tiba-tiba dia keluar Quran macam aku. Dia beli, dia tagging dia semua. Ni nota aku. So it make you really upset tau. Oh, tiba-tiba cakap orang putih walaupun bahasa Malaysia dapat 9. So bila you get really upset, there's no doubt, memang saya down. Saya down gila-gila. And then you start, kadang-kadang you pergi komen, that's my nota, pasal apa you tiru I? Benar. Masa time you tak ada ilmu tau. Then you got really upset. Then I duduk dengan my husband. Pasal itu pentingnya, wife kalau you nak buat business, take your husband sebagai partner. Saya akan cerita lagi cabaran bila being partner. Husband and wife. Okay. And cabaran perempuan yang domestik macam saya. Dia ada karakteristik domestik perempuan ni tau. Okay. So saya domestik, my husband very silent, tapi dia domestik ke belakang. So bila jadi macam tu, my husband kata kat saya, Mami, kita improve diri kita. Kita improve. Kata, no daddy, I belajar 3-4 tahun. I tak halai apa mau, marah semua kan. It's okay. At a certain thing, you improve yourself. Make sure that you show to them, you will survive in the market. Peneraju kan? Kalau hang peneraju, hang bawa keluar benda, hang come up with the idea, takkan hang tak kerti nak buat solution benda yang lain. Dia pun tiru kat belakang, kok lah kedek-kedek, betul tak? Hang pergi create benchmark baru. Betul tak? Pada end dia, siapa start dulu? Hello, Al-Rayyan Hijrah. Mak start dulu, okay? Tapi, dah orang kata aku riak pula. Bukan riak, seronok, excited on the stage. Kau ada? Tak ada. So, by the end dia nak bagi tahu satu benda, perjalanan tu tak mudah. Cabaran sebelum 2018 kami pernah Al-Quran dirampas. Saya masa time tu adalah yang tu first starting point yang saya down yang amat-amat. Saya travel luar negeri, saya tak tahu rupanya Al-Quran ni kena ada kelulusan KDN. Pasal tu nak start sesuatu bisnes yang memerlukan kelulusan, kena find out ada kena kelulusan tak. Contohnya produk kecantikan, Al-Quran, semua ni kena tahu. Kalau Al-Quran macam mana yang kena kelulusan KDN, kena ambil tahu. Kita menyaga, kena tahu rule and regulation, bukan ikut suka hati kepala kita. Alright. So Al-Quran masa saya terbang tu, rupa-rupanya dia ambush Michael of rumah Al-Rayyan, rumah saya, siap dengan polis dengan apa semua, dan dia rampas semua Al-Quran. Dan masa time tu orang dah tunggu Al-Quran Al-Rayyan dekat 5-6 minggu. Kita tagging manually tau, bukan pakai mesin. Dan masa time tu orang hentam IG. I think about hentam IG ni perkara bukan luar biasa. Kalau tak kena hentam tu, hang buat bisnes, yang tu luar biasa. So you have to get used, get ready for that. Okay, hang baca, hang boleh buat. Tapi masa time tu saya tak biasa lagi, saya tutup. Tiap malam saya kena tutup komen. Esok pagi buka komen, you jadi macam satu benda, diarrhea pergi toilet. You nak baca komen tu kan, you macam mana you nak fight setiap hari tau. So bila jadi macam tu kan, orang hentam, mana Quran saya, mana Quran saya. Yang buat report semua ada semua. Kata scammer semua. Oh my God, scammer duduk dalam pasaran macam tu secara terbuka, rumah kat mana orang tahu. Tapi orang nak cakap, orang boleh bercakap. So my husband kata, duduk mami, duduk balik, find out. Kita pergi ke badan yang sepatutnya. Kami pergi ke KDN pun semua. Dia beritahu, yang ni tak boleh. Kenapa tak boleh? Dia bukan Rusam Usmani. Find out betul-betul. Tapi cabaran masa time tu yang saya down, kami lost 100,000 lebih Al-Quran yang dirampas. Dan kita kena refund balik. Customer tak ambil tahu. Saya teriak tau. Balik pada overseas. Sebelum balik, husband saya hantar gambar. Mami, kabinet rumah kita. Dia tunjuk kabinet rumah kita. I will always remember that. Kabinet rumah kita. Aku nak dapat sekupang dua punya susah. Hampa ambil semua Al-Quran aku. Yang aku nak kena jumpa orang-orang hentam kat IG. Saya tak ada sampai lagi. Sampai Malaysia saya nak kena baca komen tu. Saya buka-buka kan sampai rumah. Husband saya dengan saya peluk je. Kami teriak. Mami, apa pun tak ada dalam rumah kita yang kita nak respon kat customer sekarang ni. Saya sengap. Saya kata, Daddy nak buat macam mana? Masa time tu saya kena ucap ribuan terima kasih. Saya kena come up with team saya, 3 orang, salah seorang Nadia masih ada. Go one by one. Boleh tak nak ambil tak Quran alternatif? Any Quran you boleh pilih. As long kita jangan refund. Pasal refund ni teruk pada akaun. So my husband say hari, Mami, dia bekerja kat tempat lain. Mami, kita buat nak Mami, kita buat sampai jadi. Kita buat nak Mami, kita buat sampai jadi. Important to have your husband support. Important to have your husband support. Because by the end of the day, peduli apa orang cakap. Yang nak tidur dengan you, satu bantai. Susah senang dengan you. Nak tahu dalam akaun, is husband you. Bila you nak buat bisnes, okay untuk suri rumah tangga,
Dapatkan redha suami. I don't know how important for you nak jadi modern woman. Dalam Islam, redha suami paling penting. Redha mak bapak. Dia kena come along together. Kami, dorang, akaun saya dia tahu, akaun dia saya tahu, password pun saya tahu. Orang selalu kata saya, Datin, meleleh je hidung mampu aku. Datin, okay. Nanti kalau dia kahwin lain macam mana? Yang tak tahu akaun number nak kahwin lain pun ramai. Tak pasal dia tahu akaun number. Dia macam ni. Orang selalu kata, no, kita kena ada reserve sikit Datin. Nanti kalau apa-apa jadi kat kita. Pasal tu jadi kat you all. Pasal you all, mindset you all duk fikir. Akan jadi. Zaman mak bapak kita dulu dia tak fikir macam tu. Tak jadi. You all doa. Dalam doa, you all tiap-tiap hari duk fikir dengan kawan-kawan, duk sembang ni. Akan jadi. Hantar tak? Kalau jadi kita. Time tu buka langit ke-7. Jadilah. Kalau kita, tu dia dapat tisu free. Hampa tak ada, aku ada. Jangan nyeh, kesian kat orang. Okay. Satu yang saya nak beritahu, okay. Along the way, kami solve problem tu. And kita tetap kena refund 100 lebih yang daddy. Okay. Bila refund tu, my husband kata, Mami, you nak new drive tak? Kata macam mana nak buat new drive? Kita pindah office. Daripada bisnes kat rumah, kita pindah office. Kan pindah office. Dalam keadaan kena refund duit, kita pindah office. Dan masa pindah office tu, di over dan Masaraf for first time, jual Quran, kami ada 3 staff macam tu, tin tanda sesat. Pasal rumah dah tak ada privacy. So, aku tak pakai pun, datang tab ni dah berkepik pula dah. Okay, tak apa. Lepas tu, bila saya pindah ke office tu, of course lah cabaran kita nak fikir gaji staff, boleh bayar tak duit sewa, office semua. And saya start buat live. Bila start buat live, you start expose diri you, and then you baca, Al-Quran ni boleh beli kat sini, you punya harga 300 lebih, orang ni jual 100. Dan you start macam, aku nak kena reduce turun tak? Lepas tu you tengok competitor follow you to curi klien you, PDM you lah. But then you dengar, this is the time you kena create branding. Branding will make your fan buy from you. They know your reason. They know why. They know the originality. So masa time tu, tapi of course kita tetap demoralize. So bila jadi macam tu, mereka start DM. Bila orang komen nak beli Quran, mereka DM dekat DM, mereka kata jangan beli, Quran dia mahal, saya boleh buat benda yang sama dengan dia, macam dia, dengan harga RM100. Boleh beli dekat dekat tahu kan kat mana, bunyi selalu bila buka handphone kan bunyi macam tu kan. So boleh beli itu. Tak payah beli kat dia, nak kena queue, saya ada banyak. Masa tu saya marah. And then my husband say, kalau dah banyak sangat dan murah, awak tak laku. Betul tak? Kita mahal dan masih orang queue. So mami stay. And then saya kata satu benda saya tengah live, dia kata, Datin, kat situ murah, pasal apa Datin punya mahal? Tagging juga. Memang tagging. Seluak dia sama. Cat apa? Cat kapal layak ke cat apa? Betul tak? Lane brand, betul tak? Alright. So satu benda yang saya bagi tahu, know your brand. Pasal tu penting, importantnya to know your brand. And then belajar. Kena pergi kelas ke Datin? Tak semua orang ada masa untuk pergi kelas. Saya tak ada masa untuk pergi kelas. Saya tak ada masa pun nak rehat. Siapa yang follower saya dah lama tahu dah macam mana saya bekerja 24/7 dengan my husband. Saya buat live. Saya kalau tak live tu kita ada meeting. Even sekarang ni kami venture to the new business pun saya tak ada jet lag. Balik pada Mekah terus saya buat tiap-tiap hari kerja. Habis ni esok nanti saya pergi ke Mekah balik. Dan di Mekah pun kami bekerja. So dalam hidup, kalau you nak fikir jet lag, you nak fikir apa orang kata, you nak fikir apa benda dalam benda yang you nak baca dalam social media. Social media akan jadi sosial to your media. Pasal apa? Dia akan ada macam-macam orang kecam. Orang kata kat you. So saya selalu kata macam ni dah. Bila tengah saya buat live, orang kata, my husband selalu kata, Mami, fokus. Saya selalu kata macam ni. Mai tak dijemput, balik tak dihalau. Pandai-pandai hang cari pintu. Hang tak suka kat aku, tak usah duduk kat live aku. So you should know your brand. You should stay firm. Bukan kata, oh ya baiklah, minta maaf. Stop pretending tentang situ. Because kita akan duduk dalam real world. Dalam real world ni, there's no comfort zone if you doing business. There's no comfort zone. Staff you boleh balik lepas pukul 6. Staff you boleh balik pukul 7. Staff you boleh balik pukul 12. You tak ada istilah balik. Pasal pada hujung bulan, your husband akan buat bahagian calculation. So, saya nak cerita balik team up tadi. Bila kita dah masuk sebagai dalam social media, you akan start to expose dengan negativity. Okay? Negatif orang satu. Negatif yang you recognize tu nombor 2. Yang nombor 2 ni paling penting pasal dia yang akan bunuh kita. Nak cerita pasal Al-Quran tagging ni, bila kami kahwin tahun 2014,
Saya pernah sabotaj diri saya sendiri. Kita tak jatuh kerana orang tau. Kita jatuh kerana Allah, yang kalau dengan izin Allah, dan lagi satu kerana kita sabotaj diri kita. Pada tahun 2014, sebelum saya pergi patah balik ke sini, saya memang suka jam. Yang tu kepakaran saya. Alright. Hampa kena stay alertnya. Alright. Pasal tahun 2014 saya jual sotok, tolok sotong. Pasal tu kalau you all tengok Google, Pizza Frozen Food, yang tu adalah belongs to saya. Saya buatkan tolok sotong viral satu Malaysia. Sampaikan tiba-tiba excited sangat. With the excitement, saya ambil video non-stop. Saya tak perasan saya ambil nombor supplier bubur kat social media. So what happen is, benda yang selalu kena dekat founder-founder yang sampai dari founded ke bawah ialah you punya dropship atau you punya agent dapat nombor supplier dan silang you balik. Betul tak? Depa pula bawa keluar telur sotong, you jual RM60, depa jual RM35. You buat 1 kilo, pasal apa? You nak kena kira dia punya kos. Depa boleh jual pula 300 gram pun boleh jual telur sotong. So you tak boleh nak berlawan dengan depa tau. So benda masa time tu I down. Ni cerita balik macam mana you jangan cerita pasal Quran kita cerita pasal bisnes yang kami cuba yang menjatuhkan kami. So bila tengok tiba-tiba masa time tu you punya agent 90% jadi supplier tolok sotong tiba-tiba, I down with my husband. Dan you start to point salah orang ni lah. DJ Fat lah sabotage I buat lagu ada nombor phone. Dia ni lah. Semua you akan salah orang. Dengar ni The only person yang boleh jatuhkan kita adalah kita. Dengan izin Allah. Kita nak naik pun dengan izin Allah, doa ke Allah. So bila jadi macam tu, kami down, kami tinggal tolok sotong. End up siapa menang? Dia pun menang. Tapi menang sangat tak? Tolok sotong tak viral pun lah ni. Betul tak? Pasal apa? Pasal you peneraju, mereka peniru. Peneraju know how to make things kan. Tapi you lepas kat mereka. Why? So bila saya buat Al-Quran, masa mula-mula saya nak jatuh tu, saya rasa masa down, orang tiru saya banyak sangat dekat. Tu kan? My husband kata, Mami ingat tolok sotong balik. Ingat balik tolok sotong. Ingat susah kita. Ingat apa Mami belajar. Ingat Mami. Masih kau ingat. Ingat tak? So bila ingat je yang tu, saya kata, okay, I'm not going to let people do that. I will fight. So bermula daripada tahun 2000, kita dah berkembang dekat OVO Damansara sampai Majalah 3 buat dokumentari khas. Lepas tu kita ada juga Pesada Jurnal TV1 buat dokumentari khas macam mana siapa dia ni, awak yang dia buat Al-Quran, macam mana dia tarik minat orang dengan Al-Quran dia. So tahun 2020 kami adalah showroom Al-Quran pertama di Malaysia, di Taman Tun. Wah, Mak Ciwi. Alright. So bila kita buka macam tu, saya nak beritahu satu benda. Satu benda yang saya dengan my husband, kalau tengok, siapa tengok video saya naik crane? Saya naik crane, saya naik tinggi batang, saya kata, kepakaran pembantu anda untuk khatam Quran dalam masa yang singkat naik dalam crane. You have to do something different. You jangan duk cerita pasal, jual Quran tak boleh pakai lipstick merah. Jual Quran tak boleh pakai jubah warna-warni. Jual Quran, stop let people give the benchmark. You nak buat apa, you punya pasal. It's your product. Create your own branding. Pasal tu Arayan, you tengok pagi-pagi ada apa dekat IG Arayan? 360 one round. Dia pusing dengan beg dia. Dia pakai apa hari tu? Bukan OOTD macam. Lantas pilih hang 49, hang nak 360 kah? Hang nak 45 kah? Hang punya pasal. Hang buat. Dia tak boleh buat, dia punya pasal. So, when you want to do branding, you do your own way. Tak usah duk kisah pasal orang, apa orang kata. Hampa baca apa orang kata. Hampa baca kat social media apa jadi kat rumah tangga orang. Kita dalam hidup ni, kita ada 24 jam. 8 jam hampa kena sleeping beauty. Saya tidur 3 jam dengan husband saya setiap hari. 3-4 jam. Lawa je. Kalau tak jawab, lelaki aku tak tengok lah aku sampai sekarang tak terkelip-kelip lagi. Betul tak? Hampa tak kata aku lawa, aku lawa. Alright. So satu benda yang nak beritahu. Kami tak tidur macam tu. So bila orang tanya saya, Datin macam mana you schedule yourself? Dengan your busy timetable, you buat macam-macam bisnes semua kan. Bila kita masuk tahun 2020 tu, showroom Al-Quran pertama, you tahu you punya nama lagi kuat, you kena diversify, staff you lagi ramai, kita sampai 30 staff ke atas semua. You punya commitment to staff kena dah cara lain. Your business opportunity, you punya diversified with your branding. You buat keluar kopi, you buat keluar yang tu, you start to be someone who actually to help other people. Pasal apa? Masa mula-mula saya buat Al-Quran, saya nak cari orang untuk review Al-Quran, saya punya susah. Saya pernah bagi kat artis, dia simpan macam tu je. Sampai sekarang.
So bila saya jadi tu, saya kata my husband kata, kalau kita berjaya esok mami, kalau kita mana nak tahu jual Quran boleh famous. Rupanya famous rupanya, no. Itu orang kata kuasa mulut suami, reda seorang suami. Okay, and then saya orang kata, dah tinta dah, nanti orang lain kahwin 2 ke 3, 4, 5. Han cerita yang satu, hak yang 30,000 lagi, 30 juta orang lagi tak kahwin lebih pada satu. Yang dok cerita tak habis-habis. Hampa ni so yesterday, take something negative for benchmark. Stop it, move on. Girl. Alright, satu benda saya nak beritahu. Bila you all nak buat sesuatu, fokus apa yang you all nak buat. And diversify selagi you all boleh. Jangan dok cerita, Datin tak baby time ke, tak manicure pedicure. Tak, Datin, kuku you kruketnya, ya Allah teruknya. Tak apa, kuku kruket, orang tengok cincin cantik sudah. Nah, betul tak? Dia tak tengok kuku. Kuku shining, kuku cincin tak ada pun tak guna juga. So, mak dia tak boleh please semua orang. Ada orang kata, macam semalam punya video kan pasal barang kemas. Lantak pi dia nak pakai barang kemas, dia nak pakai tongkoi ke apa, dia punya pasal. Yang tu achievement dia. So bila kita bergerak dengan my husband selalu beritahu, okay, bila kita partner, ni saya dah cerita, suami isteri. Kita partner je suami isteri, kita beritahu suami kita, daddy buat bahagian ni, mami buat bahagian ni. Being a woman who always can talk, macam kan Khaira, saya semua ni, kita tend to beritahu husband kita apa yang dia kena buat. Betul tak? Walaupun dia dah tahu apa dia nak buat, kita dah, daddy. Ingat tak itu macam ni, awak daddy tak buat macam tu. Mami, you bahagian marketing. You jaga marketing sudahlah. I operation, finance. You jangan semua benda you nak masuk. So sepanjang along the way tu, daripada tahun 2014 kami partner, 3 kali kot, 2 kali husband saya kata, okay, tak apalah, I tinggal Ryan bagi you handle. Oh, mengelupuk. I cannot. I tak boleh handle staff ni macam ni. Mila ni lagu ni, dia ni lagu ni. I cannot. Stress. I tak boleh. Kira hang punya stress. Budak-budak punya stress. So, you kenal your husband. So, by the end day, you kena betul-betul bila you partner with your husband, lepas bahagian dia. Bila kita partner, kita kena tengok big why kita. Betul-betul apa dia. Big why saya adalah satu je. Apa brand saya? Ryan. Apa nama anak saya? Muhammad Ryan Ramli. Satu-satu saja. Lepas tu saya suka nyanyi. Dia create jingle. Saya pun ada jingle saya. Anak mami satu saja. Apa nama dia? Nama dia CEO Lala. Dia CEO the company. Wawa ucik anak mami satu saja. Aca iceu anak mami CEO Lala. So pasal apa kita buat dia CEO Lala? Dia CEO the company Lala. Dia tak ada buat kerja apa lagi kan. So kita yang build business untuk empire anak kita. Bukan kita kata, oh saya dah buat dah rumah, saya kena rehat dari ni, rumah dah yang tu dah. Do you create business for passive income untuk anak you bila anak you katakan autism? Anak saya autism. Okay, bila anak dia autism, you kena create benda in case jadi apa-apa kat you. Bukan just rumah, apa-apa jadi kat dia, income dia, sekolah dia macam mana. Benda-benda macam tu. Jadi fokus pada business, bukan fokus pada social media nak tengok apa dia ni punya komen, apa dia ni punya baca. Hang baca komen, hang tengok, hang tak suka, block je lah. Dia suka kan hang pun tak tambah RM10 dalam akaun hang. Dia tak suka pun tak rugi RM10. Yang hang duk merundum, duk tengok apa dia baca komen tu. Awak dia tak suka aku, apa dia tak suka. Tak suka dah 32 juta rakyat Malaysia, 30 juta tak suka, 22 juta ada suka kat kita. Betul tak? So kita tak sini nak suruh orang suka kat kita. So hanya kita kena tahu apa yang kita nak. Setiap hari ventures and find the opportunity. So berjalanlah Al-Quran dan bila kita kena pandemik, semua orang kata yang tu adalah biggest challenge. Saya rasa kalau kita nak tengok pandemik as a biggest challenge, saya rasa pandemik tak biggest challenge. Biggest challenge adalah comfort zone. Belok ambil set penat kepik ketiak ni basuh ketiak ai. Okey. Baru boleh dia boleh kepok macam ni. Dia sebenarnya comfort zone adalah paling besar punya benda yang akan attack kita bila kita dah duduk certain level. You dah ada brand, you ada staff, you ada office, you ada semualah. So you rasa produk you akan berjalan sendiri. That will kill you. Bukan pandemik. Bukan pandemik. Okay. So kalau you rasa pandemik yang akan kill you, memang dia dah kill ramai orang. Tapi ramai je kita tengok founder survive. Betul tak? So along the way, dalam sibuk ni, adakah saya pergi belajar? Saya ada juga belajar. Dalam 2-3 bulan saya tengok saya tak boleh komit dalam belajar. Oh nak kena bagi report semua. Aku nak buat report kat lelaki aku pun tak ada masalah. Nak tulis report kat orang lain, lagi tak ada buat. So you all boleh belajar. Siapa yang baru start business, banyak benda free dalam social media.
Banyak benda free dalam social media. Mau dengan tak mau saja. Jangan bagi alasan. Datin sempat baca buku tak? Saya tak sempat baca buku. Saya sempat baca buku 5 je. Yang tu je saya beritahu. Hanya saya make sure that setiap hari kami bangun laki bini, ada benda yang video kita tengok, ada sikit, dan kita discuss apa dia, dan make sure that yesterday apa yang kita dah tak buat dan dah buat dengan tak buat, hari ni nak move, and apa business opportunity yang lain kita buat along the way. Adakah benda tu dah 3 bulan kita buat menjadi ke tak? Should we cut loss or get lost? Kena tahu. Ada produk you kena cut loss sebelum you get loss. Pasal apa? Dia akan makan sekam. Kalau you diversify terlalu banyak. Bila you diversify business, kalau terlalu banyak dia akan makan sekam. You kena understand. Jangan ingat, oh aku nak buat kerepek A, oh kerepek B, kerepek C. Semua kerepek nak buat dah jadi merepek. Fokus satu kerepek, make it sampai jadi. Ramai je orang buat kerepek sampai jadi jutawan. Siapa? Jadilah hang dulu. Hampa semua suka kata siapa lah, cuba tengok. Banyak je kat social media, betul tak? Kalau kita tengok. So hanya beza dia, kita kena fokus dan kita kena tahu apa kita buat, dan kita kena yakin dengan produk kita. Tak ada orang yakin dengan produk kita kalau kita tak yakin dengan produk kita. Betul tak? Dan Datin, ada orang baca Quran setiap hari? Perlu ke orang baca Quran setiap hari? Bukan masa Ramadan je ke? Jadi sebelum Ramadan dengan selepas Ramadan, budak-budak Arayan kena rehat. Tapi kami jual Quran setiap hari. Macam mana kita jual Quran setiap hari? Pasal tu kita kena nyanyi. Lah pentingnya lagu. Setahun hanya sekali kita baca Al-Quran ni hari-hari. Saya buat itu. Tak ada betul. Kita kena baca supaya kita dapat hidayah. So yesterday. Don't do something so yesterday. Be yourself. Okay? And you kena tahu. Duduk setiap hari, dan along the way kami ventures ke dalam umrah business. So bila kita ventures dalam umrah business tu, kita nampak opportunity. So what happened is, my husband, dengar ni, you ada 2 pilihan. Pergi belajar kelas, pergi belajar pada orang yang buat business umrah, atau you turun sendiri belajar. My husband send me setiap bulan, sebulan 2 kali ke umrah. So saya 2 minggu di sana, 2 minggu di sini, 2 minggu di sana, 2 minggu sini. Lepas tu hampa ada masa nak layan jet lag 3 hari. No, saya tak ada masa. Saya sampai pukul berapa pun, saya singgah ke office ataupun tengok office kat luar, dan esok saya dah masuk office. Masuk seawal 9 pagi. 8 dah keluar dari rumah. Setiap hari kami tak ada macam tu. Tidur pukul 2 pagi. Pasal apa? Banyak benda yang kita nak bincang. Okay, tidur bukan prioriti kami. Bila orang duk tanya saya dalam live, Datin, macam mana Datin boleh tidur? Saya kalau tak tidur kan, saya tak boleh Datin, nanti pening. Bukan sleeping beauty. Lawa sangat dah hang tidur 8 jam, aku nak tanya hang. Okay, kita ada 24 jam. 8 jam tidur. Betul tak? 8 jam bekerja. 3 jam masak. Sambil makan, sambil bersembang, sambil layan social media. 2 jam sangkut dalam jam. Kita ada 3 jam dengan 4 jam. 3 ke 4 jam. 3-4 jam tu lah kita nak analyse pasal rumah tangga orang lelaki dia kahwin lebih pada 1. Betul tak? Lepas tu kita berhujah. Lepas tu macam mana kita nak cerita benda lain? 3-4 jam tu duduk dengan husband kita. Dia akan berkata, Mami, this is what you should do. This is what you should do. This is what you should do. Dia buat bahagian dia. And you have to pass. You kena understand one thing. It's important to have trust dalam partner you. Ada tak cabaran? Memang ada cabaran. Ada tak benda yang you kena buat bila nak berjaya? Saya nak takbir di sebalik kejayaan. Saya nak pergi umrah, nak belajar pasal umrah kan. Saya tak mau belajar pada umrah company kan. Saya terpaksa tinggal anak saya yang autism setiap 2 minggu. Sedih tak? Sedih. 1 je anak saya. Husband saya terpaksa carry benda semua. Dialah. Pasal kami dah promise. Daddy bila Daddy umur 55, kita jangan ambil driver hantar Ryan. Duit boleh cari. Attachment anak tak boleh cari. Anak kita tak boleh cakap lagi. Dia tak akan boleh bagi tahu dia rindu kita ke tak. Jadi apa yang kita kena buat ialah, Mas kata kita kena make sure that anak pi balik sekolah kita kena hantar. So dia jadi driver juga. Dia juga pergi beli barang rumah tu, make sure that apa yang Ryan nak pasal semua. Setiap hari. Dan saya tak ada, saya pergi kat sana. Fokus tak dalam bisnes. Ada tak staff? Ada staff. Ada tak helper? Ada helper. Boleh tak helper buat semua? Tak boleh. You know what your partner nak semua. So dia lah mak, dia lah bapak semua. Pernah tak you cakap terima kasih kat husband you? Pernah tak you cium tangan? Bukan cium tangan nak minta maaf. Tak ada nak buat dosa pun kadang. Hang pun sama naik dengan aku dah buat dosa. Betul tak daddy kan? Tapi kita terima kasih dah kat dia. Setiap hari dia jalankan tanggungjawab tu. Kita kena appreciate our partner. So dalam nak jadi nak buat satu benda yang berjaya, kena ada big one yang besar. Kena ada fokus,
kena belajar berterima kasih pada orang keliling, terutamanya mak bapak kita dengan suami. Tak tahu berterima kasih seseorang tu kepada Allah kalau dia tak tahu terima kasih pada manusia. Saya balik macam masa bila jumpa mak bapak saya balik hari balik Kedah. Kami buat rumah siap-siap untuk Ryan semua. Pasal apa? Fokus kami adalah big why kami untuk dia. Perlu tak kita rehat? Boleh tak kita rehat? Yang nak rehat sangat ni pasal apa? Penat apa? Cuba hampa balik hari ni, saya nak 2 hari you ubat. Ambil Leno penat sungguh no. Dia macam ni. You balik, you tidur 8 jam. Bangun, penat tak? Tetap penat. Tidur siang, day night, penat tak? Penat. Tak cukup tidur, 3 jam je tidur, penat tak? Penat. Beza dia penat mana yang lebih berbaloi. You can do so much thing. Kurangkanlah tidur. Saya ingat satu benda ya. Saya bukan anak orang senang, saya bukan graduate. Saya penat jadi susah. Kami duduk masa mula-mula nak buat bisnes, my husband share. Dia budak flat, bangun. Dia budak flat. Okay, jual nasi lemak dan bakui. Ketuk pintu pergi jual nasi lemak dekat flat dengan Daddy kan. So, bila kita dilahirkan sebagai anak orang susah, saya anak menyacik jual laksa. Bukan salah mak bapak kita bila kita lahir susah. Tapi salah kita kalau mak bapak kita sampai mati susah. Bukan salah mak bapak kita kalau kita dilahirkan susah. Mak bapak kita tak ada exposure. Salah kita kalau sampai mati mak bapak kita susah. Saya pernah last kali masa umur 35, saya mula masuk dalam unit trust. Bila orang tanya saya dah tak larat kena hina. Pak menakan saya pernah pandang saya hina. Tak graduate, tak ada masa depan. Orang masuk universiti, saya duduk bawah titi. Dia pernah kata kat saya, dia setiap gelak lagi, niaga apa boleh buat macam tu. Saya buat kerja macam-macam. Saya pernah kerja. Saya kerja 2 tahun sebagai general clerk. Budak-budak saya ada meja. Saya tak ada meja, saya ada dalam storeroom. Saya kerja dengan Taman Perwira di Penang, yang mana saya kena selesaikan projek terbengkalai 36 tahun. So saya kena duduk dalam bilik yang ada file 36 tahun tu. Projek terbengkalai. Yang mana saya tak ada meja, dia memang letak dalam storeroom. Setiap hari saya di situ, gaji 450. Hanya satu je saya benda. Saya tahu, saya nak jadi kaya. Saya nak jadi kaya ya. Setiap hari saya nyanyi, saya nak jadi kaya, saya nak jadi kaya. By hook or by crook, saya tak tahu macam mana, saya tahu saya nak jadi kaya. So saya buat. Saya kata, satu hari saya nak cari tempat kerja yang saya dapat meja. So saya bekerja. Saya kata, saya nak meja tu, saya nak meja tu. Sampai satu hari bila meja tu tak ada, general clerk akan boleh duduk kat meja tu. Saya duduk kat meja tu. So saya nak bekerja betul-betul sampai saya kata satu hari saya boleh sign receipt untuk receive payment. Nak jadikan cerita, ada orang buat payment, saya boleh sign receipt. Rupanya saya dihina pula pada satu budak perempuan yang daripada management tu. Dia kata, you tahu tak apa masuk authorized signature? Saya tak tahu. Ya, last BM 9, bahasa Inggeris 9, bahasa Malaysia 9, semua bahasa 9 kan. So dia kata, authorized maksudnya orang yang berkelayakan sign saja. So saya tak layak. Sedangkan saya nak receive payment dekat company. Masa tu saya kata, macam mana nak buatkan aku layak? Hinanya kita bila kita tak ada position, tak ada education. Dengar nah? Hina orang yang dihina, hina lagi orang yang menghina. So jangan pandang rendah dengan orang yang dihina. Pasal satu hari kalau dia naik, saya selalu kata kat my husband selalu remind, mami ingat satu benda, biar orang pandang kita cukup rendah, cukup rendah. Bila dia rendah jadi macam mana? Kepala dia ke bawah kan? Sampai ke bawah kepala dia, pasal kita perlu pijak kepala dia nak tunjuk berapa tinggi kita boleh pergi. Pasal tu boleh nampak logo Arayan di mana-mana. Tak percaya tengok baju So nak buat bisnes, buat betul-betul duduk bincang dengan suami. Saya tahu salah satu benda yang follower selalu kata, Datin, saya nak buat bisnes tapi suami saya tak support. Suami mana pun tak support. Pasal apa? Komitmen kita lebih daripada yang dia nak support. Betul tak Daddy kan? So you all kena ingat, bila you all nak buat bisnes sesuatu benda, duduk, bila you all kata for family, work for family, maksudnya berapa kita dapat, okey yang ni untuk yang ni untuk. Tak ada istilah beras you kena beli, ni beras tanggungjawab you, gula I kena beli. Tak ada istilah itu. Pasal apa? Pada end day kita nak makan, dia nak makan, anak nak makan. So pakat beli. Fokus pasal bisnes tu, develop, prove to him, Daddy, sekarang ni mami punya aim, mami boleh buat 20,000. Fokus buat 20,000. Suami mana yang tak mau kalau bini dia duduk kat rumah boleh jalankan bisnes? Siapa sangka dulu dengan jual sebiji Quran, 10 biji Quran, sekarang berapa biji dah Quran? Quran Raya merata dah sekarang. Siapa sangka?
Kalau kita nak dengar apa orang kata, betul dah Azman kan? Kalau orang nak ingat apa orang kata, dulu kita syok. Saya ingat lagi, bila saya sembang dalam social media kan, saya buat live dekat TikTok masa tu baru dalam, kan saya selalu kata, nanti kan kemunculan aku di IG, Facebook, YouTube dan juga TikTok ku. Macam biasa. Bila saya nak sembang dalam TikTok tu, saya pernah ingat lagi ada orang masuk. Aku nak keluar pada TikTok dia ni, sendu lah, satu orang pun tak tengok. Kesian. Apa you rasa masa time tu? You rasa down tak? Pasal you decide to recognize apa dia kata. Tak, saya jawab dia kata, hang tak mau masuk pun tak apa. Kalau tak ada orang pandang aku kat TikTok pun tak apa. Tak ada orang pandang kat itu pun tak apa. Still aku berkepuk-kepuk, bukan kerana kat sini. Ada kat situ untuk create awareness. Jangan ambil apa orang kata tu untuk bagikan you rasa down. Ni tak, kita baca komen, kalau kita rasa macam tak mau baca, tangan kita ada kan? Pasal apa? Dalam agreement kita tak ada agreement yang mengatakan kita tak boleh block orang. Bila you buka akaun Facebook, YouTube, TikTok, dia tak ada kata you tak boleh block. You rasa you tak mau baca, you block je lah. Pasal apa you nak muram jana apa orang kata, duk menangis, suksak. Betul tak kan? So dalam bisnes, fokus dan insyaAllah find the opportunity sebanyak yang mungkin. Dan kita bukan sini untuk 1-2 hari. Dan satu kata benda yang saya nak semua follower ataupun yang duk menonton ni dengar. Bila you all start buat bisnes, yang nak bertepuk lebih ramai daripada yang nak menggalakkan you all. So bila you all buat bisnes, you all pula tunjuk, saya founder. Kita kan suka guna perkataan founder. Founder yang ni, founder yang tu, founder paperwork, semua founder. Bila you sebut perkataan founder, yang nak gelak you ramai. So bila dalam masa baru sebulan you dah give up, dan tiba kalau ketiak aku, itu nak cerita pasal founder, ingat senang buat bisnes. So bila you nak buat bisnes, you kena ingat berapa ramai yang nak gelak kat you. You kena make sure that you boleh gelak kat depan balik. Tapi kalau you nak duduk setakat 3 bulan, jangan guna perkataan founder. Pasal dalam bisnes dia bukan senang. Pasal tu saya pegang apa bapak saya kata, bukan senang nak senang, bukan susah nak susah. Pasal kalau senangnya nak jadi founder, semua orang dah jadi founder. Tak ada siapa nak kerja dengan kami dah. So ada people tak boleh jadi founder. Nak tengok nak jadi founder ke tak, bagi yang baru nak start bisnes, yang baru nak bekerja, cara komitmen kita dalam kerja yang menentukan kita boleh menjadi founder ke tak. Nak jadi founder ni, mental kena kental. You all kena tengok apa yang you all nak kena tengok. Contohnya payment untuk budak-budak sepanjang PKP, Alhamdulillah. Alright, pasal tu you need to team up. Saya fokus marketing, my husband fokus finance and management. Kami tak tolak langsung gaji staff sepanjang PKP 2 tahun kan. Lepas tu kita kena lockdown. Kami tak pernah tolak gaji staff, kami tak pernah buang staff. Okay, cabaran ada tak? Cabaran mana? Tak ada, cik oi. Okay, Datin macam mana Datin facing competitor? Saya tak suka lah kalau buat produk nanti ada competitor. Tak mau competitor, beli tiket all the way pergi ke planet Peruntu. Kalau you duduk di dunia, memang akan ada kompetitor. Betul tak? Hang tak usah buat keluar apa pun, dia akan ada kompetitor. Lain kalau hang duduk kat planet Pelonto, memang dia tak ada kompetitor. Okay? Dia panggil produk shop sendiri. Lain pada tu, hang beli, hang jual, hang baca sendiri Quran hang. Tapi kerana ada kompetitor lah saya nak cakap. Thank you kompetitor. You give me the idea. You tiru satu my tagging, I come out 16 tagging for my. So kita ada macam-macam tagging di Araya Hijrah. Kalau bagi yang nak tanya macam mana nak tahu produk Araya Hijrah, boleh pergi ke www.arayahijrah.com. Dan Alhamdulillah, thank you to my husband. Bila sepanjang setahun kami duduk, Tony atau lepas lah, untuk tahu setiap bulan pergi umrah, dia tanya, okay mami, apa you dah belajar? Apa you dah belajar? Apa yang jemaah selalu nak? Macam mana nak akses ke Raudah lebih pada satu kali? Apa yang kita perlu buat? Tak mana konten dia? Kenapa tak boleh masuk Raudah lebih pada satu kali? This is what I want you to do. Find out. Dan bermulanya benda tu, setiap bulan saya balik, saya kena duduk dengan dia, bersembang dengan dia. Dia akan beritahu, okay, this is what you do. Patah balik Mekah mami. Patah balik Mekah, find out. Patah balik Mekah, find out. Patah balik Mekah, find out. Penat, jangan cerita. Penat jangan cerita. Bercakap saja pun penat. Bercakap dengan ilmu pun penat. Betul? Bersembang pasal orang pun penat. Go through screen macam tu 3 jam pun penat. Betul tak? Tengok habis dah bateri. So apa yang my husband beritahu? Mami, we will do something. So pada bulan November tahun 2022 terlahirlah Araya Hijrah Haramain Travel and Tour. Thank you to my husband. Sebelum saya lupa, tolong isi termasuk dengan vendor. Kita ada cabutan bertuah hari ini, iaitu 1, kita akan ada Yasin Arayan, kita ada Ramadan Journal juga daripada Ryan, dan kita ada gold coin daripada Habib Jewel untuk kita bagi giveaway. Bukan saja di sini, termasuk juga di Facebook Noor Hafizah Saad dan di IG Ryan kita bagi cabutan bertuah. So you all boleh tengok kat lagi budak-budak saya go through. Bagi tak gi? Hello friend, where?
Mana budak dah bagi isi orang. Okey. So ada soalan apa-apa ke di Facebook? Kak Aisyah syok sendiri cakap seorang. Dia tak boleh pegang mic daripada dulu lagi. Pasal tu dia letak lalat. Ada nak tanya soalan apa-apa ke? Cik Kok, ada nak tanya soalan apa-apa ke I? You buat bisnes online ke apa? Dia buat berniaga ke? Hang tak tanya mai aku tanya hang. Berniaga apa? Tak apa. Tu bukan selalu boleh jumpa. Kalau aku kat IG hang pun selalu nak tanya. Cuba tanya. Waalaikumsalam. Oh, menantu saya. Ni menantu orang lain. Okey, ada berapa berniaga apa? Nasi lemak. Berapa lama dah berniaga nasi lemak? 4 tahun. Okey. Setakat sekarang ni berniaga nasi lemak dah pergi sampai macam mana dah? Dah hantar pada kedai-kedai. Dah kedai-kedai. Okey, apa cabaran dia? Cabaran nak kena customer. Biasa. Itu Tak mau bagi patung makan. tak ada banyak sangat challenging bagi saya lah. Cuma customer punya PL perangai, itu je masalahnya. Sekarang ni memang harga, itu je. Harga barang, itu je masalah. Okey, pasal apa kita tak boleh nak tentukan harga barang? Alamak. This my berdebu ni. First time tu pada. Pasal apa tak boleh tentukan harga pasaran? Berapa nak satu bungkus nasi? Biasa RM2.50. So yesterday. Okey, RM2.50. Old time white coffee nya nasi lemak berapa ringgit? RM11. Kita pergi makan tak? Makan. Old time white coffee kot. Old time white coffee berapa lama dah? Branding. Know your product. Araya punya Quran dia apa? Datin tak? Quran tu saya boleh dapat 100. Dan pilih beli. Arayan jual 299, saya nak beli yang Arayan. Dia nak beli buat cara nak belilah. Betul tak? Okey, contoh very simple. Datin, tahu tak ada orang tiru sebiji macam tu 100. Dia akan beritahu jiran saya makan nasi lemak saya satu hari 3 kali. Dia tiru formula sambal saya, dia teropong daripada bilik tu cara saya masak. Lepas tu dia create sama macam nasi lemak saya. Macam mana tu Datin? Macam mana nak buat? Dengar ni ya. Di Bukit Bintang dia ada LV. Betul tak? Dia ada Hermes. 10 minit go straight, turn to the left, dia ada Petaling Street. Dia ada LV. Dia ada Hermes. Pernah tengok ada LV punya owner pergi dekat Petaling Street kata, hang jual murah daripada beg aku. Walaupun AAA, 1A, 2A, 4A, 5A, 1-to-1 mirror segala jenis. Dia tak buang masa. Dia come up with R&D. Tapi Cina lagi terror no. Dia baru come up with R&D. Baru buat teaser, dia pun Cina dah keluar dah. Ada tak dia putih benda tu? Tak. Betul tak? Pasal tu kita kena selalu come out in social media. Come out. Jangan lelah. Kalau kita kata kita branding kita dah kuat, LV dah kuat, Hermes dah kuat, Coca-Cola kuat tak? Pepsi kuat tak? Sampai hari ni dia pada iklan. Kita masalah kita nak ada comfort zone. Hari ni baru buat katakanlah 20,000 boleh jual nasi lemak dalam masa seminggu atau sebulan. Abang, minggu ni, bulan ni kita nak pergi holiday mana? We don't go holiday. Travel untuk kerja atau pergi office itu adalah holiday kami. Balik kampung itu adalah holiday kami. Kita pergi holiday, balik mai kita nak fikir pula lagi. Kita boleh pergi holiday bila kita dah ada duit kepuk. Bantai kita tu dia tak pakai bulu ayam, dia pakai duit. Pergilah holiday. Pergi holiday. Betul tak? Ni kita nak kira duit sama banyak dengan kira bulu ketiak. Tak banyak. Jadi kita jangan duk fikir nak. Ni dah list. Okey, kalau aku kaya. Duk cerita kalau aku kaya, Big Y dah besar dah ni. Big Y besar. Tapi move tak lagi. Pasal apa kan orang selalu kata, I need to see your paperwork. Dah bubuh gambar kereta. Aku cerita panjang dah berapa lama ni. Sejam. Tak apa kah? 5 minit lagi. Sekejap ni. You all bubuh kereta. You all bubuh semua. You bubuh sini. You all boleh bubuh segala Tok Nenek dengan Tok Chai.
Yang the only thing yang you all kena bubuh adalah bubuh penampak, bergeraklah tu. Pasal apa? Kalau tak, dia memang duduk kat situ sampai bila-bila. Macam baru ni saya buat live, tiba-tiba orang tanya, Datin tak plan kan nak pencen? Hang kaya pun tak lagi hang duk fikir nak pencen. Hang pencen nak buat apa? Nak pergi umrah. Ni masa hang duk bekerja lah ni pun ramai je orang pergi keluar balik pergi umrah. Bukan kerana pencen. Nak pencen sangat dah buat apa? Husband saya dah pencen dah sekarang. Bekerja. Pasal apa? Pasal kita dah ubah cara hidup kita, ubah untuk mak bapak kita, kita plan untuk anak kita. Kita tak hidup untuk kita nah. Kita tak hidup untuk kita, pasal tu kita buat bisnes. Why you venture dalam bisnes tu adalah the reason yang you kena remind yourself setiap hari sebelum you nak patah semangat. Alright? Sekianlah saja. Satu soalan, apa dia soalan dia? Berapa berat badan saya? Janganlah malu. Datin, nampak kurus no? Saya nak tanya, dalam banyak-banyak produk masa Datin nak start bisnes tu, kan Datin start banyak bisnes kan? Pasal apa Quran? Why you choose Quran? Dia was not there, no. Saya adalah unit trust consultant. Saya biasa jual property, saya jual kereta. Saya pernah jual Alfa Romeo. Bila orang kata kereta tu tak ada resale value, saya boleh jual 13 biji dalam masa 1 bulan. Saya break record yang orang Melayu tak boleh buat. Saya boleh jual semua benda, tapi saya rasa satu benda yang saya buat, bila saya jual, dia bagi saya kepuasan. Pasal apa? Al-Quran ni dah dalam pasaran sejak daripada zaman Nabi lagi. Orang boleh lalu dekat masjid India, pi balik. Orang tak akan beli Quran. Quran ada dekat masjid, semua dekat rak ada. Orang tak baca Quran. Ada orang baca Quran, bukan tak semua orang baca Quran. Okay. Macam mana you nak tarik minat orang ke Al-Quran tu adalah satu benda yang cabaran cukup kuat. Pasal tu Quran Arayan wangi tau. Lain daripada orang lain. Kami ada minyak atar khas untuk Quran Arayan. Jadi, bila kita nak buat itu, kita kena come up something yang buatkan orang nak beli. Tagging dia, lepas tu nota dia, saya belajar. Dan bila orang beli benda yang memang selama ni ada dalam pasaran dan orang tak beli, dia adalah satu kepuasan untuk diri you. Pahala ni memang kita tu. So sorry, kita buat untuk pahala. Ya, pahala tak ada macam ni. Tak faham tak? Nak cerita pasal the real facts, okay? Sekali nak makan nasi, makan apa? Makan hati. Okay, jadi, you nak kena, bila orang tanya saya satu lagi, Datin, mana yang patut kita buat? Buat yang kita suka ataupun buat yang menjadikan income? You buat yang you suka sampai dia jadi income. Bila orang kata, tak, kita nak cari yang ada income. Kalau buat yang ada income pun, kalau hang tak suka. Macam saya sewa unit trust consultant, adik saya tak suka unit trust. Saya paksa dia buat, dia tak doing very well. Dia jual minyak yang living sampai jadi muncul, dia jadi gold leader. Dia suka minyak. Kalau hang suruh saya jual minyak, aku nak jual minyak apa? Tak kerti. Pasal kita tak venture, kita tak minat benda tu. So, do something you like, and make sure your like tu dapat masuk duit. Mesti ada orang suka. So, bila saya dapat jual Al-Quran tu, jadi satu kepuasan. Macam mas pun tanya saya, Mami, pasal apa you buat Al-Quran lah, Mami? Susahnya nak buat Quran, nak bagi orang suka. You nak cerita ke orang. Lepas tu bila ada Quran, nak cerita pasal Quran, orang ada benchmark tertentu. Oh, jual Quran tak boleh pakai lipstick. Jual Quran kena duduk macam tu. Nanti sana. Lepas tu bila baca kecaman kan, Astaghfirullahalazim, tak baik cakap kat saya macam tu. Tak ada syurga neraka. Apa dia? Oh ya Allah, mari kita cakap macam tu. Jangan macam tu. Ya Allah, kita jangan kecam, kita doakan dia dapat hidayah. Ni nak doa tak larat doa dah jauh. Mak dia doa daripada dulu dia tak dapat. Dah dia niri pun tak mau doa kat diri dia. Yang hang susah payah nak doa. Hang doa kat diri hang boleh tak? Boy. So apa yang saya nak cuba cakap ialah, bila you buat satu benda yang memang dalam dia ada satu benchmark macam mana orang sepatutnya behave, you kena prepare diri you mentally. You kena prepare mentally. You masuk, you akan baca komen yang orang kata, nak tengok you mengaji. Mengajilah. Alif bata sa jim ha kho daza ro zain sim shin sod dot to zo ain rin fa kau kap lamin nu waw halam alif hamzah ya. Tak kena alif bata, tak kena Quran. Betul tak? Awak tak mengaji kain tu. So abang kat dia kata, saya nak belajar kelas Taranum dengan Arayan. Arayan jual tepung, bukan jual kek. Abang kat dia. Arayan jual Quran, bukan kelas mengaji. So ini dah you all, macam mana nak benches ni? Macam mana nak jawab ni? Macam mana? Tak tahu jawab? Blok. Yang ada tanya yang merapu-merepek ni bukan nak beli pun. Dia bukan, dia saja nak rojo hang. It make you feel like hang jaga hang jaga. So tak payah nak layan.
Okay. Kadang-kadang bila orang kata kita macam-macam apa semua kan. Bila you nak buat sesuatu benda, saya nak jual Quran, orang kata, orang pernah boykot saya. Orang kata, hang nak jual Quran, hang buat unit trust, dah pakai kereta besar semua, tiba-tiba hang jual Quran, nampak macam cakai. Faham tak? Macam kita lah. Kalau cikgu mengaji je, kita kata apa? Baru ni saya baca kat social media, ada orang hantam. Cikgu mengaji minta sebulan 200. Cikgu apa minta sampai sebulan fees 200. Awak, hang nak suruh dia buat free sabilillah lah. Fi sabilillah ada, free sabilillah tak ada. Kalau dia pergi mengaji, pergi kat rumah hang naik motor nak sampai. Tu hang kata apa? Ustaz. Cepat sikit ustaz. Yang hang pandai tu. Cuba dia mai sekali, dia mai dengan kereta apa. Betul tak? Dia pun kena ada imej, dia pun ada nafsu cik weh. Dia bukan malaikat. Dia pun ada nak jual kereta apa semua. Dia pun nak nak bini nak makan, dia pun ada benda semua dia bawa. Dia pun ada bini nak pakai tudung bawai semua. Faham tak? Jadi bila kita buat sesuatu benda, kita jangan bagi orang buat benchmark. Saya nak buat Quran masa mula-mula. Orang kata, mahal. Saya masa mula-mula saya tak harga Quran A5 saya 250. Orang kata saya mahal. Mesti ada orang yang mampu. Orang kena tunggu Al-Quran Ar-Rayyan lama. Orang tunggu handbag Hermes 3 tahun, 5 tahun. Orang tak komplain. Pasal orang tahu bila dapat ada kualiti dia. Ada orang hentam. Ada orang hentam. Hentam dia tak beli pun dia hentam. Faham tak? Faham tak? Dia memang suka. Dia seronok. Yang tu kepakaran dia. Biar dia enjoy. Pasal tu dia duduk kat situ. So if you want to do something, buat. Hanya beza dia, buat sampai jadi. Kalau tidak orang gelak kat kita. Alright? Dah ke? Sehari dia tak pergi sampai pukul 4, tak habis lagi ke orang. Dia tak boleh dapat mic. Yang tu kepakaran dia. Tu dia tak mau ada moderator. Semua dapat hidayah dan terima kasih. Lebih syurga. Iaitu nyawa saya. Nyawa faham? Assalamualaikum. Mak nak bagi siapa? Baik, terima kasih Datin Nur Hafizah yang merupakan pengasas Ar-Rayyan Hijrah. Terima kasih Datin. Saya kira perkongsian itu memang sangat bermakna Datin. Kalau kita tengok dekat Facebook tu, ramai yang bagi like Datin. Betul? Like, betul. Boleh tengok nanti kejap lagi. Hello. Masih lagi. Mak agak follow my IG nak. Terima kasih Datin. Tak apa, kalau ala-ala Datin nak berada di pentas lagi boleh main sini. Betul-betul, saya nak ajak Datin ke atas sebab tak apa, kita nak ajak dah ala-ala tu kan. Sebab kita nak buat cabutan bertuah. Ini daripada kami dari restoran ni. Datin cabutan bertuah nanti kan? Ada kok. Okey, itu nanti Datin akan cabut sendirilah. Cabut kat sini kok. Oh, cabut dekat sini sekali. Okey, kalau macam tu kita bagi Datin dulu. Okey, kita cabut untuk Datin punya dulu. Okey, yang ni kita nak bagi Ramadan Journal. Okey. Semua dekat sini dah tulis nama kan tadi kan? Ada sesiapa yang masih belum tulis nama? Nama atas batu. Kita tengok siapa yang kena. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada Zila Hamzah. FB Zila Hamzah. Siapa dia? Wow. Oh yeah. Okay, oh yeah. Mai. Orang kampung dia naik weh, langsung naik Israwani ni. Tania. Datin ada berapa hadiah nak bagi hari ni Datin? 3. Okey, ini pemenang yang pertama. Okey, untuk cabutan yang kedua. Kita sembang tau. Hadiah kedua ni apa Datin? Hadiah kedua kita bagi Yasin Ar-Rayyan. Okay, Yasin Ar-Rayyan, kita tengok. Andrew Liu. Oh. Wow. Wow.
Okay, Andrew, you can keep this or you can give to your friends. Okay, thank you. Okay, untuk hadiah yang terakhir. Yang terakhir kita ada gold coin daripada yang kami beli memang untuk daripada Habib Jewels. Bismillah. Wah lah ni kalau menang Tuah ni abang main kat apa? Datin, nama saya pun ada dalam tu Datin. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Amak. Noriza binti Muhammad Noor. Dah balik? Oh, ada. Tahniah, Alhamdulillah. Rezeki. Duduk kat tengah pun tak apa. Oh, dia pakai bawa eksklusif yo. Tahniah. Okey, terima kasih. Bagi yang lain boleh tengok di Facebook dan IG kita ada cabutan juga. Oh, okey, maksudnya ada lagi lah. Untuk yang ni kita buat untuk SME dekat situ online. Kita bagi. Okey. Okey, baik, terima kasih Datin. Okey, kalau macam tu kita masih lagi memerlukan Datin dekat atas ni sebab kita juga dari Astro Awani ada cabutan bertuah yang nak kita lakukan. Berapa kita nak cabut? 5. Okey, Datin, ada 5. Depan sikit Datin. Satu-satulah kita panggil. Kita tengok. Datin ada semalam lagi kan? Datin menang semalam? Tak tahu kita mana tahu. Semalam dah yesterday dah. Yesterday lah. Hari ni nombor lain. Okey, nombor yang pertama. 58. Nombor 58. 58 1. 58 2. Husband Datin bangun. Oh, bukan. Oh, dia Salah. Do I kalau husband I nak. You know lah cinta pandang pertama. Lovers. Okey, 58 ketiga. Okey, tak ada. Nampaknya kita nombor lain Datin. Okay. Seterusnya 71. Nombor 71. 71. Betul ke? Nombor 71 diberi oleh director kita. Director untuk event 3 hari ini. Mai. Apa dia punya hadiah tu? Hadiahnya adalah ini adalah hadiah voucher dari Biden. Boleh beli barang dapur selama sebulan. Pasti. Okey. Menang. Bolehlah sama bekerja untuk esok lagi ya. Terima kasih. Okey, ni dah. Seterusnya. Okey, ni baru hadiah yang pertama. Kita ada 4 lagi hadiah. 57. 57 1 57 2 57 3. Okey, tak ada Datin. You, anyone home? Okey, tak ada. Okey, seterusnya. Nombor 89. Dia dah tanya soalan tadi, dia dapat. Maju. Okey. Okeylah. Terima kasih. Okey dah. Terima kasih. Awak dah dapat hadiah, bolehlah ajar ramai-ramai lagi datang ke JUSME ya. Okey, baru nombor 2. Cabutan yang ketiga. Nombor 88. 88. Tu dia. Nampaknya banyak kru yang menang ni Hadiah yang sama, masih lagi voucher Maidin. Okey, yang seterusnya. Okey, kita ada 2 lagi. 93. 93, calling for 93. 93 1. 93 2. Okey, nampaknya tak ada. Kita cabut lagi Datin. Ada. Ada. Okey, Mai. Mari. Okay.
Ni abang ni ada dari semalam lagi. Berbaloi dia ada dekat sini Datin. Okey, silakan. Okey. Terima kasih. Okey, ini dia. Okey. Yang terakhir untuk segmen awal pagi ni, sebab petang nanti kita ada lagi cabutan bertuah, ada 5 lagi hadiah yang menanti anda. Okey, satu lagi, last. 55. 55 satu. 55 dua. Awak di mana? Awak di mana? Cik. 55. Awak di mana? Awak di mana? Dah balik. Dah balik. Okey, tak apa. Satu lagi. $67. 67 satu lagi ni sebelum kita nak take a short break. Ada? Yes. Raya ni hijrah. Oh. Okey, ni Datin. Okey, tak mau cium. Tak mau cium. Okey. Baik, terima kasih. Okey, namanya terima kasih Datin sekali lagi atas perkongsian dan juga kesudian untuk cabutan bertuah ni. Okey, baik, bagi anda semua yang masih lagi berada di sini, terus kekal berada di sini kerana sebentar nanti kita akan mula semula sekitar jam 3 petang nanti kita ada perkongsian oleh Hasbul Brothers, kemudian kita juga ada perkongsian oleh Tia Arifin berkenaan dengan produknya iaitu Mutiara, dan kemudian selepas itu kita akan ada persembahan khas oleh artis popular tempatan. Jadi pastikan anda terus bersama kami, tak kisahlah sama ada anda berada di Malaysia Grand Bazaar at Bukit Bintang City Centre ataupun anda boleh tonton kami di semua platform media sosial Astro Awani. Tapi kalau anda tonton melalui Facebook ataupun di YouTube, rugi sebab anda takkan dapat cabutan bertuah. Jadi ramai-ramai hadirkan diri ke Malaysia Grand Bazaar bagi ikuti GWSME 2023. We'll have a short break. Kita kembali lagi sekitar jam 3 petang nanti.